Rokok adalah rukun pertama yang wajib tamakninah. Dia ada 4 rukun di dalam sembahyang yang wajib ada tamakninah. Mana kena diam sejenak ketika buat rukun tersebut. Rukun yang pertama bermula daripada mula sembahyang. Rukun yang pertama wajib ada tamakninah ialah rukun rokok. Kemudian sujud i'tidal. Kemudian yang ketiga sujud. Kemudian yang keempat duduk antara 2 sujud. Jadi sujud ada 2 lah. Jadi duduk antara 2 sujud pun wajib ada tamakninah. Jadi rokok ni adalah aturan sembahyang yang hanya ada dalam sembahyang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada rokok. Yang ada ialah berdiri tegak, sujud tu. Duduk, sujud, macam biasa, salam. Tidak ada rokok. Ada pun dalam tata cara sembahyang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat ialah ada rokok dan iktidal. Rokok, kemudian beri tegak semula, iktidal tu sujud. Jadi rokok merupakan rukun yang hebat kerana ianya adalah rukun yang menandakan tawaduk. Berdiri tak lagi, berdiri double lagi. Dah diri dah. Diri caca boleh katakan mangguk lagi lah. Tapi untuk menurunkan mangguk ni ataupun merendahkan keegoan ni, daripada berdiri tunduk kepala rokok. Berdiri tunduk. Macam orang Jepun orang Jepun bila hormat kepada seorang dia tunduk kepala. Itu tanda penghormatan. Satu bentuk menghinakan diri, menghormat orang lain. Orang lain tinggi, saya rendah. Kan? Jumpa kan? Tunduk. Maknanya dia rendah, orang itu tinggi. Dia merendahkan diri di hadapan sesama makhluk. Ini dia dapat Allah Ta'ala. Maka wajib merendahkan diri. Tak boleh sombong, takabur. Maka tanda yang pertama dalam sembahyang dalam segi perbuatan lah, rokok itu tanda yang pertama kita menunjukkan rasa rasa kehinaan kepada Allah, rasa hina diri, hina dina, tidak ada apa satu. Tanda rendah diri, tanda beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan kita rokok. Maknanya kita tunduk. Tunduk tu satu bentuk merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang paling hebat sujud lah. Sujud itu puncak kehinaan. Kata ulama, rokok ni adalah tanda beradab. Tanda kita tunjuk kita ni menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah, hormat. Sujud ialah Allah Ta'ala akan, bila kita mampu rokok, mampu hormat, Allah Ta'ala akan dekatkan kita kepadanya. Bila sujud, kita akan dapat kurbah, penghampiran kepada Allah Ta'ala. Bila kita ada rasa hormat kepada Allah. Bila bermula hormat, rokok tu. Rokok bermula hormat. Sebab bahaya rokok ni. Umat Nabi Muhammad saja yang yang boleh dikatakan kebanyakannya boleh rokok. Umat dahulu payah. Zaman Nabi awal Islam, orang jahiliah. Bila orang Arab tahu sembahyang ni ikut Nabi Muhammad ni, orang kafir, orang kafir Quraisy. Bila ikut Nabi Muhammad kena sembahyang, kena rokok kasih. Bagi mereka orang Arab ni satu kehinaan bila rokok kepada orang, bila tunduk. Boleh terima. Iza qila lahum urka'u la yarka'un. Kata Allah, bila mereka disuruh rokok, bila disuruh rokok, maknanya disuruh hormat kepada Allah, tak sih. La yarka'un. Tak sih. Tak sih kerana mereka tak mahu merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala.
Siapa yang mampu rokok, alhamdulillah, dia sudah ada sifat hormat. Dan bila hormat ada, dia akan dapat qurbah. Dia akan dapat penghampiran kepada Allah Ta'ala bila disujud. Bersujud tu adalah satu bentuk amalan yang paling hebat dalam semayang, yang mana di situlah seseorang hamba paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, kata Rasulullah. Hamba yang paling dekat, paling hampir dengan Allah Ta'ala ketika dia sujud. Ketika sujud tu itulah suatu keadaan dia paling hampir dengan Allah. Maka fa'aksiru fihi du'a, kata Rasulullah. Maka banyakkan dalam sujud tu doa. Berdoa kepada Allah dalam sujud. Kerana hampir dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, kita lah semakin dekat dengan Allah, maka kita kena banyak berdoa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum untuk dapat qurbah, penghampiran kepada Allah, rokok tu. Rokok yang amat berat dilakukan oleh kafir Quraisy. Orang dulu, zaman-zaman dulu, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, memang payah untuk hormat kepada Nabi. Payah sebab tu pengikut mereka sedikit. Pengikut umat Nabi Musa sikit. Pengikut umat Nabi Ibrahim sikit. Umat dulu sikit. Pengikut mereka sedikit saja. Tetapi umat Nabi Muhammad lah paling banyak. Sebab apa? Mereka rela rokok. Bila datang sembahyang ada rokok, rela. Rela rokok, maka dapat qurbah di dalam sujud, penghampiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun yang kelima, kata pengarang, rokok syarat-syarat rokok. Yang pertama, sudah sempurna bacaan Fatihah bagi orang yang bukan masbuk. Apa arti molek ni? Sebelum kita rokok, pastikan kita sudah selesai sempurna Fatihah daripada bismillah sampai waladdallin. Wajib baca Fatihah biar habis dan sah Fatihah tu, baru boleh rokok. Baru dikira sah rokok. Jika Fatihah tak sah, tak boleh rokok lagi. Tak boleh rokok lagi. Rokok tak sah bila Fatihah tidak sah. Pastikan Fatihah sah dulu. Macam mana? Belajar baca Al-Fatihah, cara sebut tajwidnya, makhrajnya, tebal nipis hurufnya supaya tak terbalik tukar makna. Kena belajar cara guru tajwid. Ataupun betul dengan ustaz-ustaz tau. Ustaz, sekejap. Tolong dengar Fatihah saya ni, rukun sembahyang yang kedua ni. Rukun qauli yang kedua, rukun bacaan ucapan. Yang kedua selepas takbir ihram. Dengan molek betul ke tak? Bila ustaz diam je, okey tu. Sah tu. Kalau ustaz bunyi, maknanya kena betul. Kena betul. Sini ada mengajar tajwid sini. Ada tajwid? Tak ada. Guru agama yang mengajar tajwid. Lepas subuh boleh tak? Lepas isyak boleh. Kalau dia calak Kedah tu, lepas isyak ada guru tajwid mengajar. Lepas isyak dia ambil satu slot. Mana siapa yang nak belajar tajwid, jangan balik lah. Balik tak belajar tajwid lah. Tapi lepas isyak ni berada balik tau. Ingat kena nasi. Ingat kena makan. Baik. Syaratnya sempurna baca Fatihah sebelum rokok. Tetapi bagi orang yang bukan masbuk, orang yang masbuk tak perlu sempurna, tak perlu habis Fatihah. Orang yang muafiq saja, ataupun orang sembahyang seorang. Sembahyang seorang, pastikan Fatihahnya sudah habis dibaca, baru dia rokok, boleh rokok. Orang yang berjemaah, makmum yang muafiq, makmum yang sudah yang sudah baca Fatihah dan dia muafiq, maka dia boleh rokok. Adapun makmum masbuk yang baru datang, takmir baca Fatihah dah, nak habis dah. Lepas baca Fatihah, takmir baca surah pendek, tak ada makmum ni lepas akad takbir nak baca Fatihah tak habis, tak ada habis. Imam rokok ni, maka masbuk tak payah pun habis Fatihah. Maka bila imam rokok, dia rokok tu Fatihah tak habis, tak apa.
dimaafkanlah sebab ditanggung oleh imam. Syarat imam sebut, dia tak ada baca Fatihah ketika imam masih berdiri sebelum rokok. Jadi dia terus rokoklah walaupun Fatihahnya tak habis. Jadi orang yang muwafiq, orang yang sembahyang seorang wajib baca Fatihah habis baru boleh rokok. Biar Fatihah dia sah dulu baru boleh rokok. Baik, yang kedua, menyengajakan tunduk kerana rokok. Syarat rokok yang kedua, dia kena rokok kerana sukarela. Bukan disebabkan benda lain dah. Dia rokok kerana rokok. Bukan kerana orang nak bidah dia pun tunduk. Orang pakai batu. Dia pun tunduk. Perlu tunduk, aku rokok lalu lah. Tak boleh, tak jadi gitu. Tak boleh. Dia kena tunduk rokok semata-mata kerana rokok. Untuk rokok, bukan kerana sebab lain. Contohnya sebab dia nak tengok gapo halu atas jadah, dia pun tunduk. Dia baca Fatihah habis dah. Gapo halu atas jadah, dia pun tunduk. Ulat ataupun semut hitam. Dia masa tu hampir nak rokok dah. Pula-pula tunduk, rokok lalulah. Rokok tak sah. Tak sah sebab dia tunduk tu bukan kerana nak rokok. Dia tunduk kerana tengok semut. Macam tadi dia tunduk kerana orang pakai batu, dia elok. Pula-pula ni macam tunduk dah ni, rokok lalulah. Dia pun niat rokok, tak sah. Dia kena daripada berdiri lagi betul-betul tunduk untuk rokok. Itu baru sah. Tidak ada alasan lain, tidak ada sebab lain. Semata-mata kerana rokok. Yang ketiga, tunduk ke hadapan sekira-kira sampai kedua tapak tangan kepada dua lutut bagi orang yang sederhana panjangnya. Syarat rokok yang ketiga, dia kena tunduk biar tapak tangan, bukan jari, biar tapak tangan kena lutut. Tangan sederhana kita semualah, tidak ada tangan yang panjang 2-3 porok. Tangan sederhana lah. Tangan yang sederhana macam kita semua ni wajib sampaikan tapak tangan ke lutut. Walaupun tak pegang tak apa, sapa tak apa. Asal sapa, tapak tangan ke lutut itu sudah dikira sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok, tapak tangan mencecah lutut. Sah dah. Tapi kalau dia rokok bila rokok, tangan tu sejegal lagi ataupun satu inci lagi tapak tangan dia sapa lutut, tapi dia macam rokok dah, tak sah. Dia syaratnya seolah-olah dia rokok tu kalau dia tidak ada tangan lah. Seolah-olah kalau dia tunduk, kalau dia ada tangan, tapak tangan kena lutut. Sah. Sebab ada orang kudus semaya, rokok macam mana? Anggarkanlah jika dia ada tangan, tapak tangannya kena lutut. Mudah saja. Kalau orang tangan panjang tu, anggarkan juga. Sebab tangan panjang laju, 2-3 repah panjang tangan dia. Kalau ada lah, maka lebih dia kalau dia sentuh lutut dia tu, dia masih berdiri lagi. Maka pada ketika ini tak sah tu. Walaupun tapak tangan kena lutut, tapi dia berdiri lagi. Sebab tangan panjang ni 1 kilometer tangan. Maka tak sah. Di situ syaratnya bukan tapak tangan kena lutut. Sebab tangannya tangan pelik, tangan bukan biasa. Pada ketika itu anggarkanlah tangannya tangan orang yang sederhana panjang. Macam kita semua ni. Anggarkan. Maknanya dia letak gitu, lepas tu dia tunduk. Dia tunduk macam dia ada tangan yang sederhana panjang. Kalau ikut tangan panjang dia tu, memanglah dia tak akan rokok lah. Sebab tangan panjang tu aja. Pakat begitu ya. Kena dah tapak tangan ke lutut. Yang keempat, tamakninah dalam rokok. Tengok, sebelum ni tidak ada tamakninah. Ketika berdiri tidak ada tamakninah.
baca surah dan sebagainya Al-Fatihah tak ada, tidak ada tumakninah berdiri. Masa berdiri rokok wajib ada tumakninah. Berdiri tak wajib ada tumakninah, tapi jangan bergerak 3 kali. Dia kena diam juga. Walaupun tidak ada tumakninah ketika berdiri, jangan gerak 3 kali. So 2 3 batas sembahyang. Maknanya kalau baca semasa kita baca Fatihah kita gerak sedikit. Buat kejap tak apalah, dimaafkanlah. Sebab dia tak wajib tumakninah. Tapi kalau gerak 3 kali, so 2 3 patah. Situ pula. Ada satu orang tu dia sembahyang, tak, dia mengiring, dia jadi lenguh, mengiring. Tak apa, sekejap tak apa. Jangan, so 2 3 patah sembahyang. Sebab ni badan yang anggota besar. Jadi kena ada tumakninah dalam rokok. Maksud tumakninahnya ialah berhenti sejenak lah ketika rokok. Berhenti sejenak, sekadar menyebut subhanallah. Kalau kita sebutlah, tapi memanglah dalam rokok kita baca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbi, itu panjang dah tu. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Maknanya tumakninah sudah ada di situ, lebih dah. Dia kata subhanallah cukup dah. Kalau dia nak kata subhanallah lah, tapi yang terbaik sebut subhana rabbil azimi wa bihamdi. Barulah iktidal. Maknanya pastikan dia rokok tu ada tumakninah, dia pisahkan antara turun rokok dengan naik iktidal. Jangan berdiri rokok naik. Tidak ada pemisah antara turun rokok naik untuk iktidal. Tak boleh. Dia kena pisah. Berhenti sejenak, diam sejenak. Sambil bacalah tasbih tu, subhana rabbil azim wa bihamdi. Lidah tak apa gerak, sebab kita zikir. Yang lain kena diam. Anggota badan. Barulah selesai subhana rabbil azim wa bihamdi, baru iktidal. Wajib ada tumakninah di dalam rokok. Ada orang dia pegang masa rokok, dia pegang betih. Ada nampak tak? Masa saya di Sabah, ada satu pakcik tu semai pegang betih. Dia main rokok pegang betih. Dia pegang betih. Siapa kat pukul lali? Nak kata pasal apalah. Main gitu. Nak kata sakit tak sakit. So nak main dia. Lebih rokok tu. Hak rokok hanya sekadar tangan menyentuh tuntuk. Ini sentuh betih tu. Lebih pada rokok ni. Sembahyangnya sah, cuma tidak dapat fadilat fadilat rokok ikut sunnah. Sunnah Nabi rokok pegang lutut sahaja, bukan pegang betih. Sembahyangnya sah, tapi tak dapatlah fadilat, pahala fadilat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi ya. Kita sembahyang ni sallu kama raaitumuni usalli, sembahyang ikut cara Nabi. Barulah sembahyang kita ni betul-betul bermutu, ada pahala besar, hebat. Ini sembahyang ikut kepala otak sendiri. Sah sembahyang, tapi takut pahala tak ada ataupun kurang. Rugi ya. Sembahyang ni lelah, buat sembahyang tak? Lelah. Bangun tidur, ambil wuduk, mandilah, pakai baju, hingga ke sejik pulak. Lepas tu buat gerakan-gerakan, bangun duduk. Lelah kok, penat kok. Tiba-tiba pahala sikit. Rugi. Kita nak pahala banyak. Buat sikit, tapi pahala maksimum. Pahala banyak. Macam mana nak dapat pahala maksimum? Ikutlah cara Nabi sembahyang. Macam mana nak tahu? Belajarlah kitab tentang sembahyang. Kitab-kitab ulama yang muktabar. Seperti kitab kita ni lah. Yang diambil daripada kitab, susunan kitab daripada kitab-kitab yang muktabar. Kitab Kitab Al-Iqna, Kitab Matla' Al-Badrai, Kitab Fathul Qarib, Anak Talibin, Fathul Mu'in, macam-macam kitab fiqh yang besar-besar, yang hebat-hebat dikarang oleh ulama kita yang muktabar. Disusun, dibuat secara secara modul. Macam kitab kita, macam modul lah, kitab kecil yang membicarakan tentang sembahyang.
Kesempurnaan rokok yang tadi sekurang-kurang rokok yang wajib, yang sah, boleh pahala juga. Tapi nak pahala banyak, buat rokok sempurna. Macam mana rokok sempurna? Ialah dengan menyamaratakan kepala, leher, tulang belakang. Kepala, leher dan belakang. Kepala, leher dan belakang. Maknanya kalau kita rokok tu kita panggil bini. Ya, kejap ya tengok. Habis rokok lagu mana ni? Nak suruh orang lain. Tak sejik malu suruh bini ya. Tengok. Jangan semaya lagi. Berlatih rokok. Biar sama kepala tekak dengan belakang. Macam kita letak sebatang kayu straight ataupun sekeping papan. Straight. Nabi semayang, bila Nabi rokok, boleh letak bekas air, tak gerak air tu. Sama belakang Nabi. Kepala, leher dan belakang. Nabi lah satu-satunya orang yang rokok terbaik sempurna. Paling lurus. Macam garisan lurus. Satu-satu orang yang paling lurus ketika rokok. Nabi. Tidak ada siapa boleh lawan. Orang lain lurus juga tapi ada sikit condong. Tak lurus macam Nabi lurus. Itulah sebab Nabi khairul anam, manusia terbaik. Dan paha serta mendirikan kedua betis dan paha sambil memegang kedua lutut dengan dua tapak tangan. Yang tadi yang sekurang-kurang rokok, tapak tangan mencucuh lutut. Sah dah. Tapi yang sempurnanya tapak tangan ni pegang lutut tu dengan jari-jari. Ini sempurna rokok. Bukan setakat letak tapak tangan di lutut tapi pegang. Genggam kepala lutut tu. Genggam. Itu yang sempurna rokok. Genggam kepala lutut tu. Renggangkan kedua siku dari kedua lambung. Untuk orang lelaki, renggangkan siku ni, jangan tepek di rusuk ni. Renggangkan. Renggangkan gitu. Biar terbuka ada lubang lah. Jangan kapit gitu. Itu repu kapit repu. Dan juga renggangkan antara kedua kaki sekadar sejengkal. Kaki tu renggangkan juga, jangan rapat macam berdiri tegak lah ketika nak sembahyang tu. Kaki tu ada renggang sekadar sejengkal. Sekadar sejengkal. Jangan terlampau lebih 2-3 jengkal. Orang lain nak sembahyang ke tempat tu, dia suruh kekeng. Luar kekeng. Jadi kata ulama zalim kerana dia rampas hak orang. Hak dia setakat tu je, sejengkal. Tiba-tiba dia rampas hak orang. Zalim. Dalam sembahyang zalim juga. Orang sembahyang ni kena adil tapi zalim. Dia rampas hak orang. Patutlah di luar sembahyang pun rampas tanah orang. Dalam sembahyang kita rampas dah. Kita rampas sama dia. Sebab tu kena tahu juga tata cara sembahyang. Jangan merampas hak orang dalam sembahyang. Mengganggu orang. Tempat orang tu, hak orang lain. Tetapi bagi wanita hendaklah dirapatkan. Wanita hendaklah dirapatkan rampak kedua ni lengan ketika rokok lah. Ada rapat di lambung, di rusuk. Begitu juga kaki. Dan kedua jari bila kita pegang kedua lutut, jari itu renggang. Sederhana renggang. Jangan tutup gini, pegang pelutut. Renggangkan. Macam kita takbir kan kita renggang sikit. Jangan begitu. Maknanya sempurna takbir, paling sempurna kita renggangkan sikit. Allahu Akbar. Renggangkan. Cara rokok orang yang sembahyang duduk. Tadi berdiri. Macam mana rokok orang duduk? Orang sembahyang duduk macam mana rokoknya? Hendaklah dia tunduk sekira-kira berbetulan dahinya akan hadapan dua lututnya. Orang yang sakit ataupun orang sembahyang sunat. Orang yang sakit tak boleh sembahyang dalam sembahyang fardu, maka dia boleh berdiri. Boleh duduk. Diri tak boleh, maka dia duduk walaupun sembahyang fardu, uzur. Adapun orang yang tak uzur, yang sihat tapi dia sembahyang sunat, boleh juga duduk. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat kapit fardu, sembahyang sunat ajak, isyraq boleh. Boleh dia sembahyang duduk.
Macam mana nak rokok ketika duduk? Dahinya sejajar dengan hadapan kedua lutut. Lutut dahinya sejajar. Lutut dahinya sejajar. Ini sekurang-kurang rokok ketika duduk. Yang sempurna macam mana? Yang sempurnanya ialah dahinya bila dia rokok, dia duduk, dia rokok nak kena duduk, dahinya sejajar dengan tempat sujud. Katakan tempat sujud sejajar. Ni kalau dia sujud kena situ. Begitulah dahinya. Sejajar dengan tempat sujud. Tapi jangan sentuh latar pula. Jadi sujud pula ni rokok ni. Rokok. Mana dia duduk dia sampai tempat sujud. Okey, rokok tu itu yang maksimum. Sempurnalah ketika duduk. Rokok ketika duduk. Dan yang terlebih sempurna, maknanya daripadanya adalah dahinya berbetulan dengan tempat sujud. Sejajar dengan tempat sujud itulah paling sempurna. Jangan sentuh lantai. Sentuh lantai batal. Sentuh lantai batal sebab jadi sujud dah. Tidak ada sujud ketika sebelum iktidal. Ni tak iktidal lagi sujud dah. So, batal sembahyang. Dia sujud selepas iktidal. Ni baru rokok boleh iktidal lagi. Itu cara rokok orang duduk. Cara rokok orang yang sembahyang mengiring atau menelentang, terlentang. Main mengiring atau lama kanan atau kiri, tapi terbaik lama kanan. Ngadap kiblat ni. Ataupun terlentang, terlentang kaki ngadap kiblat. Kepala naik sikit. Jadi dia kepala ni nampak kiblat. Kaki ngadap kiblat, terlentang. Kalau mengiring dada. Kiblat dada ngadap kiblat. Muka dada kita ngadap kiblat. Ataupun sebelah kiri. Macam mana untuk rokok? Cara rokok hendaklah mengisyaratkan dengan kepalanya. Kalau dia lemah, hendaklah disyaratkan dengan kelopak matanya. Maknanya orang uzur ni, orang uzur dia tak boleh sembahyang duduk, maka dia boleh sembahyang berbaring, terlentang ataupun ngiring atau makanan atau berdiri. Nerak tak ada. Nerak tak ada. Nerak dibenci oleh Allah Ta'ala. Tidur menerak adalah tidur syaitan. Setengah ulama kata siapa yang suka tidur menerak, iblis akan berzina dengannya. Kalau orang perempuan, kalau orang lelaki, syaitan betina akan berzina dengannya. Jangan ajar tidur menerak. Allah sangat benci. Jadi sembahyang tidak ada meniarak. Yang ada hanya berdiri, duduk, mengiring dan terlentang. Maknanya tidak ada alasan untuk ahli sembahyang. Walaupun sakit, kecuali tidak ada akal. Gila lah. Itu tak apalah, tak sembahyang. Selagi ada akal, wajib sembahyang. Lagu mana keadaan sekalipun. Maknanya buat yang termudah lah, yang rukhsah, yang termudah. Orang sakit, jangan berat sangat. Ni sakit ambil wuduk 3 kali. Dia sakit dah. 3 kali ambil wuduk. Susah ambil sekali sudah. Sekali pun sunnah Nabi. 2 kali pun sunnah. 3 kali yang paling sunnah. Jadi boleh ambil apa? 1 kali boleh. Untuk orang uzur orang yang tak uzur sihat segar bugar ambil 3 kali. Tidak ada masalah. Ni jangan paksa. Dan bila uzur sembahyang tu sembahyanglah ringkas. Jangan uzur, lepas baca Fatihah, baca surah Baqarah. Panjang dulu habis. Tak perlu baca surah tak reka, baca Fatihah, rokok. Rokok baca zikir sudah subhana rabbil azim wa hamdidah. Ataupun tak baca pun tak apa, rokok. Ada tempat ni tengok iktidal. Sakit kan? Sakit. Bukannya tak sakit ni. Orang sakit. Jadi rekaskan sembahyang. Gitu. Sebab nak jaga sembahyang masa sakit memang susah. Kalau orang tu dia jenis nak sembahyang beradung. Nak sembahyang wuduk beradung, sembahyang beradung macam orang sihat, dia sakit. Maka bila dia berfikiran macam tu, dia pun jadi malas sembahyang. Susah ini sembahyang. Susah ini sembahyang pula. Kena baca surah, kena baca tasbih. Dia jadi macam wajib bagi baca tasbih.
Sebab dia tak belajar. Kalau dia belajar, ambil yang rukun je lah. Sakit, ambil rukun. Ya, berdiri, niat, lepas tu baca Fatihah, rokok, tidak. Tak usah baca zikir, tak apa.